Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi di dalam kursus SCH 4303 dan untuk kali ini saya akan berkongsi satu lagi topik berkaitan dengan sastra Melayu kontemporari, yang mana topik ini berkaitan dengan perbincangan mengenai tokoh-tokoh di dalam kesusastraan di Nusantara, dan saya akan mengambil contoh ataupun membincangkan dua tokoh utama yang boleh dijadikan sebagai rujukan di kawasan Nusantara, iaitu Pramoedya Anantato dan juga Ayu Utami. Alright. Selain daripada kedua-dua tokoh ini, di Nusantara juga kita terdapat banyak lagi tokoh-tokoh lain yang banyak memberikan sumbangan kepada kesusastraan di Nusantara, termasuklah tokoh-tokoh daripada Malaysia sendiri seperti A. Samad Said, Shannon Ahmad dan sebagainya yang pernah mendapat anugerah sebagai anugerah sastrawan negara. Selain itu juga kita ada beberapa tokoh daripada negara-negara lain seperti daripada Singapura seperti Edwin Tambu dan sebagainya lah. Jadi dalam perbincangan pada hari ini saya akan memberikan fokus kepada dua tokoh daripada Indonesia, iaitu Pramoedya Anantato dan juga Ayu Utami, dengan melihat kepada biografi mereka serta melihat ataupun membincangkan berkenaan dengan latar belakang kepengarangan kedua-dua tokoh ini. Selain itu kita juga akan melihat contoh-contoh karya yang mereka telah hasilkan serta apakah sumbangan-sumbangan yang telah mereka berikan di dalam perkembangan kesusastraan, terutamanya kepada kesusastraan Indonesia dan juga kesusastraan di Nusantara secara umum. Jadi topik yang akan dibincangkan ini hanyalah secara ringkas mengenai ketokohan ataupun sumbangan kedua-dua tokoh ini. Jadi untuk memberikan maklumat ataupun mendapatkan maklumat yang lebih lanjut mengenai ketokohan kesusastraan di dalam bidang kesusastraan di Nusantara, kita boleh mendapatkan lebih banyak info berkaitan dengan sarjana-sarjana ataupun sastrawan-sastra lain yang ada di Nusantara seperti di Malaysia, Indonesia, Brunei dan juga di Selatan Thai. Okey, jadi tokoh-tokoh daripada ini adalah boleh kita kategorikan sebagai tokoh-tokoh dalam kesusastraan di kawasan Nusantara. Jadi ikuti ulasan saya berkenaan dengan dua tokoh ini dalam topik Pramoedya Anantato dan juga Ayu Utami, sumbangan terhadap kesusastraan Nusantara. Seperti yang saya maklumkan tadi, perbincangan di dalam topik pada kali ini adalah berkaitan dengan Pramoedya Anantato dan Ayu Utami serta melihat kepada kesumbangan mereka terhadap kesusastraan Melayu kontemporari, terutamanya kepada negara-negara di Nusantara. Jadi topik ini adalah sebuah topik yang amat menarik untuk dikongsikan ataupun diperhalusi oleh kita sebagai penggiat-penggiat ataupun seseorang yang mempelajari kesusastraan, kerana ketokohan kedua-dua sarjana ataupun sastrawan daripada Indonesia ini memberikan impak yang besar ataupun memberikan kesan yang besar kepada perkembangan kesusastraan di Nusantara, terutamanya kesusastraan di negara asal mereka iaitu Indonesia. Jadi perbincangan pada hari ini akan saya ketengahkan beberapa ataupun secara asas berkenaan dengan sumbangan kedua-dua tokoh ini serta melihat kepada latar belakang mereka di dalam kehidupan serta bagaimana latar belakang mereka mempengaruhi di dalam corak penulisan tokoh-tokoh yang akan saya bincangkan ini. Tapi ingin saya nasihatkan kepada anda semua supaya pembacaan ataupun maklumat-maklumat lanjut berkenaan dengan tokoh-tokoh sastrawan yang ada di Nusantara bukan hanya terhad kepada Pramoedya Anantato dan juga Ayu Utami sahaja, tetapi ada ramai lagi tokoh-tokoh di dalam kesusastraan di Nusantara, contohnya di Malaysia, di Singapura dan juga di Brunei yang telah memberikan sumbangan yang besar kepada perkembangan kesusastraan Melayu kontemporari di kawasan Nusantara. Cumanya di dalam perkongsian pada kali ini saya lebih memfokuskan kepada kedua-dua tokoh ini supaya kita mendapat sedikit gambaran tentang sumbangan golongan sastrawan ini terhadap perkembangan kesusastraan
Melayu contemporary ataupun Melayu kini lah. Okey, jadi sebelum kita mengenali kedua-dua tokoh yang telah saya sebutkan tadi, adalah elok sekiranya kita mengenali terlebih dahulu negara di mana mereka kedua-duanya lahir dan membesar, iaitu Indonesia. Jadi saya yakin ramai yang telah mengetahui bahawa negara Indonesia adalah sebuah negara yang menjadi jiran kepada negara kita. Cumanya adakah kita betul-betul kenal Indonesia ini dari segi ketokohan dalam bidang kesusasteraan ataupun tidak. Jadi lebih baik kita kenali dahulu Indonesia. Jadi Indonesia adalah sebuah negara yang memang banyak berhadapan dengan bencana-bencana seperti bencana alam dan juga bencana-bencana yang berlaku akibat daripada kesilapan manusia. Antara yang terkini yang boleh kita kaitkan dengan bencana alam yang berlaku di Indonesia adalah yang berlaku pada tahun 2018, iaitu pada 28 September 2018, di mana berlaku gempa bumi yang sangat besar di Sulawesi Tengah, iaitu di Palu, yang menyebabkan berlakunya gempa bumi di negara tersebut, di kawasan tersebut, yang telah menyebabkan ramai rakyat yang terkorban. Jadi gempa bumi adalah salah satu peristiwa ataupun bencana alam yang memang kerap kali melanda Indonesia, bukan sahaja pada 2018, malahan ada yang lebih teruk pada tahun 2014, di mana berlaku gempa bumi di Aceh yang menyebabkan lebih ramai mangsa terkorban. Selain daripada gempa bumi, negara jiran kita juga banyak berhadapan dengan bencana-bencana alam yang lain seperti gunung berapi dan juga banjir. Jadi itu adalah bentuk-bentuk ataupun bencana-bencana ataupun peristiwa-peristiwa alam yang sering dihadapi oleh negara jiran kita kerana kedudukan negara mereka yang begitu yang terletak di atas lingkaran api Pasifik. Selain daripada bencana alam, negara Indonesia juga berhadapan dengan bencana-bencana akibat daripada kesilapan manusia, antaranya adalah seperti jatuhnya pesawat Lion Air JT610 pada tahun yang sama, iaitu lebih kurang dalam tempoh sebulan ataupun 2 bulan selepas itu, iaitu 29 Oktober 2018, yang menyebabkan semua mangsa yang berada di dalam kapal terbang tersebut meninggal ataupun terkorban disebabkan oleh peristiwa berkenaan. Jadi ingin kita tekankan bahawa negara ini walaupun berhadapan dengan pelbagai masalah, tapi mereka adalah jiran kita yang perlu kita bantu dan juga perlu kita berikan perhatian. Okey, ini adalah kedudukan peta di mana letaknya Indonesia. Kalau kita tengok yang saya tunjukkan sekarang adalah peta dunia, yang mana keseluruh negara di dunia ini terletak di peta dunia ini, dan negara kita terletak di kawasan Nusantara, iaitu di kawasan Asia Tenggara lah. Ini adalah kawasan Asia Tenggara di mana di sinilah terletaknya negara-negara seperti negara kita, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, Myanmar, Filipina, Laos dan juga Timor Leste. Jadi negara-negara ini adalah di mana letaknya kita, di mana kita juga berjiran dengan Indonesia. Dan Indonesia terletak di kawasan yang saya bulatkan inilah. Jadi Indonesia, dia sangat-sangat dekat dengan kita, negara Indonesia yang mana kita berjiran dengan Indonesia di Kalimantan. Selain itu kita juga berjiran dengan Indonesia di seberang laut Selat Melaka, iaitu Kepulauan Sumatera. Jadi, ini adalah peta Indonesia tadi, di mana Indonesia adalah sebuah negara yang sangat-sangat luas. Dia punya muka buminya, di mana Indonesia terdiri daripada negara kepulauan yang meliputi 17,508 buah pulau. Okey, dan terletak di 2 buah benua, iaitu terletak di benua Asia dan juga benua Australia. Okey. Kemudian Indonesia juga terletak di 2 buah lautan, iaitu Lautan Pasifik dan juga Lautan Hindi, dan bersempadan dengan beberapa negara jiran seperti Malaysia, Papua New Guinea, Timor Leste, Singapura, Filipina dan juga Australia. Jadi kita adalah salah satu jiran yang antara yang paling dekat dengan negara Indonesia, dan kita seringkali mempunyai ataupun berhubung dengan masyarakat di Indonesia. Bahkan ada juga rakyat Malaysia yang mempunyai keluarga yang begitu dekat di Indonesia.
Ini adalah statistik jumlah penduduk negara Indonesia di mana pada tahun 2006, ini adalah data pada tahun 2006, jumlah penduduk yang ada di Indonesia adalah seramai 222 juta orang, yang mana ini adalah jumlah penduduk yang keempat paling ramai di dunia selepas beberapa negara lain seperti China, India, USA, dan yang keempat adalah Indonesia dengan jumlah penduduk 222 juta orang. Berbanding dengan negara kita yang masih lagi ataupun jumlah negara kita, rakyat di negara kita yang seramai melebihi 32 juta. Jadi jumlah kita adalah jauh lebih sikit berbanding dengan masyarakat di Indonesia, penduduk di Indonesia. Dan negara Indonesia adalah negara yang mempunyai penduduk Islam paling ramai di dunia dan terdiri daripada pelbagai etnik. Antara etnik besar ataupun yang mendominasi Indonesia adalah etnik masyarakat Jawa, iaitu seramai ataupun sebanyak 40.1% daripada jumlah penduduk tadi. Kemudian diikuti dengan etnik Sunda, sebanyak 15.5%, dan seterusnya etnik Melayu, Batak, Madura, Betawi, dan 31.2% pula terdiri daripada etnik-etnik lain. Indonesia merupakan negara yang sangat banyak etnik yang terdiri daripada Melayu, Jawa dan sebagainya lah. Jadi etnik-etnik yang tergolong dalam others ni pun jumlah yang sangat besar. Jadi kepelbagaian masyarakat di Indonesia inilah yang menjadikan negara Indonesia mempunyai satu sistem budaya yang sangat-sangat kompleks yang perlu difahami oleh setiap anggota masyarakatnya. Kemudian kita tengok dari segi kepemimpinan di Indonesia, di mana negara Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem pentadbiran berasaskan sistem republik, yang mana Indonesia sekarang ataupun presiden kepada Republik Indonesia sekarang adalah Joko Widodo ataupun juga dikenali sebagai nama Jokowi. Beliau adalah Presiden ke-7 Indonesia yang telah dipilih oleh rakyat melalui pemilu pada tahun 2014 dan masih lagi menjadi Presiden sehingga kini. Beliau lahir di Surakarta, Indonesia dan mendapat pendidikan graduan kejuruteraan Perhutanan Universitas Gadjah Mada. Saya tak nak panjang-panjang benda berkenaan dengan ini sebab kita just nak tahu latar belakang pentadbiran Indonesia itulah. Kemudian satu lagi perkara yang amat penting yang masyarakat Indonesia ataupun kita sebagai orang luar tak kena tahu berkenaan dengan Indonesia adalah negara kita sendiri, kita mempunyai rukun negara yang terdiri daripada 5 rukun. Manakala Indonesia juga mempunyai perkara yang sama, iaitu dinamakan sebagai Pancasila, yang berpegang kepada 5 perkara, iaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Indonesia juga mempunyai 5 perkara di dalam Pancasila yang digambarkan melalui jata negara Indonesia inilah melalui burung garuda, and then di sini kita boleh lihat bagaimana mereka menggambarkan Pancasila melalui jata negara ini. Seterusnya, itu tadi berkenaan dengan negara Indonesia. Saya harapkan anda semua mendapat gambaran tentang apa yang ada di Indonesia secara ringkas. Walaupun Indonesia itu sangat-sangat besar, tapi kita kena tahu serba sedikit berkenaan dengan negara mereka sebab mereka adalah negara Indonesia adalah jiran kita yang perlu kita berikan perhatian dan juga perlu kita hubungi untuk mendapatkan info-info ataupun yang perlu kita sebagai orang yang begitu dekat dengan negara kita. Jadi dalam bidang kesusasteraan juga, hubungan antara sastra Malaysia dan juga Indonesia memperlihatkan perhubungan yang amat-amat akrab, di mana kalau kita tengok dari segi penghasilan karya-karya sastra, kita dengan Indonesia mempunyai kebersamaan ataupun nilai-nilai yang hampir sama dikongsikan, antaranya adalah dalam penggunaan bahasa lah.
di mana kita menggunakan bahasa Malaysia dan Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang berasal daripada satu rumpun bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu. Jadi dalam bidang kesusasteraan, kenapa tidak kita melihat juga ketokohan bidang-bidang sastrawan-sastrawan yang ada di Indonesia ini yang begitu baik kedudukan mereka dan mereka mempunyai satu pemikiran yang mungkin hampir menyamai pemikiran yang ada dalam kalangan sastrawan-sastrawan di negara kita. Jadi dalam perbincangan pada kali ini saya memberikan fokus kepada dua tokoh sastrawan di Indonesia, iaitu Pramoedya Anantato dan juga Ayu Utami. Jadi kita tengok satu persatu sifat ataupun ciri-ciri ketokohan yang dimiliki oleh dua sastrawan besar Indonesia ini. Jadi ini adalah gambar ataupun wajah kepada dua tokoh yang ingin kita kenali pada hari ini, iaitu yang pertama Pramoedya Anantato. Pramoedya telah pun tak ada, Pak Pram ni. Kemudian seorang lagi yang kita kenali adalah Ayu Utami. Tetapi Ayu Utami masih ada lagi. Sekiranya anda ingin berhubung, boleh berhubung terus kepada beliau lah. Okay. First kita akan tengok dahulu Pramoedya Anantato. Okay. Pramoedya Anantato ni adalah salah satu tokoh sastrawan yang paling unggul di Indonesia dan beliau merupakan orang yang sangat memberikan sumbangan yang amat besar terhadap negara Indonesia sendiri. Bukan sahaja kepada bidang kesusasteraan tetapi kepada pelbagai bidang lain, termasuklah bidang politik di mana beliau mempunyai corak pemikiran dalam penulisan yang menyumbang kepada perkembangan dalam aspek tersebut. Alright, Pramoedya Anantato ataupun nama sebenarnya adalah Pramoedya Ananta Mastor, juga dikenali sebagai nama Prem ataupun Pak Prem, dan lahir di Blora, Jawa Tengah pada 6 Februari 1925. Beliau telah meninggal dunia di Jakarta pada 30 April 2006 pada usia 81 tahun. Okay. Dan latar belakang pendidikan, Pramoedya Anantato ini mempunyai pendidikan daripada Sekolah Kejuruan Radio Surabaya. Okay, dan antara kejayaan-kejayaan yang pernah beliau lakukan adalah seperti jurutype surat khabar Jepun semasa zaman pendudukan Jepun. Kemudian beliau juga pernah menjadi tentera semasa zaman pasca merdeka, ahli lekra dan juga ataupun merupakan ahli kepada lekra, iaitu sebuah organisasi sayap kiri Indonesia. Selain itu, beliau juga adalah seorang penulis dan juga sastrawan yang unggul daripada Indonesia. Ini adalah peristiwa-peristiwa di mana beliau telah melalui penahanan yang sangat-sangat memberikan kesan di dalam corak penulisan karya-karya sastra beliau, iaitu pada tahun 1960-an beliau pernah ditahan oleh pemerintahan semasa itu, iaitu Soeharto, kerana pandangan yang beliau berikan di dalam penulisan yang bersifat pro-komunis Tiongkoknya. Okay. Kemudian sekali lagi beliau juga pernah ditahan selama 3 tahun semasa zaman kolonial dan ditahan lagi pada 1 tahun semasa Orde Lama. Kemudian 14 tahun sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan yang boleh dipecahkan kepada zaman-zaman ataupun masa-masa yang berikut, iaitu pada 13 Oktober 1965 sehingga Julai 1969. Kemudian Julai 1969 hingga Ogos 1969 beliau pernah dipenjarakan ataupun ditahan di Pulau Nusa Kambangan. Kemudian pada Ogos 1969 sehingga 12 November 1979 beliau pernah ditahan di Pulau Buru. Okay. Dan pada November hingga Disember 1979 pula beliau ditahan di Magelang. Kemudian pada tahun 1979 beliau dibebaskan daripada tahanan, tetapi Pramoedya Anantato ini dikenakan tahanan kota dan tahanan negara hingga tahun 1999, di mana semasa dalam tempoh ini beliau dikehendaki untuk melaporkan diri sebanyak sekali seminggu. Maksudnya kehidupan ataupun tempoh kehidupan yang dilalui oleh Pramoedya Anantato ini sangat-sangatlah panjang di dalam tempoh penahanan, bermula daripada 1960 sehingga 1999. Dan dalam tempoh yang sangat panjang itulah beliau banyak menghasilkan karya-karya sastra di dalam kesusasteraan yang menggambarkan corak hidup
politik dan juga peristiwa-peristiwa yang dialami di dalam proses penahanan tersebut. Antara karya-karya beliau yang banyak ataupun yang memberikan kesan kepada masyarakat yang menggambarkan peristiwa-peristiwa semasa zamannya adalah seperti Korupsi, iaitu sebuah karya fiksyen yang mengkritik aspek korupsi semasa zaman pemerintahan Soekarno. Kemudian karya lain beliau juga adalah seperti Hokiau di Indonesia, iaitu sebuah rangkaian surat menyurat berkenaan dengan sejarah Tionghoa di Indonesia. Ini dihasilkan semasa beliau dalam tahanan, di mana dalam tahanan beliau menulis dalam bentuk surat-surat dan akhirnya dikumpulkan menjadi rangkaian surat menyurat. Kemudian beliau juga menghasilkan karya besar yang bertajuk Bumi Manusia dan dihasilkan semasa dalam tahanan di Pulau Buru. Jadi tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, anda semua boleh googlekan sendiri di mana letaknya Pulau Buru, di mana letaknya Magelang, dan situ adalah tempat-tempat di mana Pramoedya Anantatur telah ditahan. Selain daripada itu, beliau juga telah menghasilkan karya-karya lain seperti Gadis Pantai, yang merupakan sebuah novel semi-fiction tentang pengalaman nenek beliau. Kemudian sebuah lagi iaitu Nyanyi Sunyi Seorang Bisu 1995 yang merupakan sebuah autobiografi berkenaan dengan Pramoedya Anantatur sendiri, dan juga sebuah lagi karya iaitu Arus Balik pada tahun 1965. Untuk Nyanyi Sunyi Seorang Bisu itu, karya ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Hasta Mitra dengan kerjasama Yayasan Lontar pada tahun 1999 dengan judul The Mute's Soliloquy Memoir. Okey, ini adalah karya beliau yang antaranya yang memberikan kesan yang sangat besar kepada dunia kesusastraan, bukan sahaja di Indonesia, malah diterima ataupun mendapat perhatian daripada kalangan-kalangan penggiat sastra ataupun sarjana-sarjana berkaitan dengan kesusastraan di peringkat global. Okay, ini adalah contoh-contoh karya yang pernah beliau hasilkan tadi yang saya tunjukkan. Ini sebenarnya hanya sedikit daripada karya tersebut, iaitu seperti Gadis Pantai, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, kemudian Bumi Manusia dan juga Korupsi. Jadi ini adalah gambaran ataupun rajah bagaimana antara karya-karya yang dihasilkan oleh Pramoedya Anantatur yang boleh dikategorikan kepada 4 kategori, iaitu non-fiksi, kemudian novel, memoir dan juga kumpulan cerpen ataupun cerpen, yang mana beliau mula menghasilkan karya pada tahun 1947 sehinggalah penghasilan ataupun penerbitan karya-karya beliau pada tahun 2014. Jadi tempoh yang dilalui oleh Pramoedya Anantatur di dalam penghasilan karya ini banyak memberikan gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa zaman kehidupannya, semasa di dalam kurungan dan sebagainya lah. Jadi kita boleh tengok daripada gambaran ini, antara yang paling banyak memberikan gambaran cerita berkenaan dengan karyanya adalah berkaitan dengan novel-novel. Okey, ini adalah novel. Yang warna hijau ini adalah dalam kategori novel. Kemudian ada juga cerpen. Beliau juga banyak menghasilkan karya-karya yang bersifat non-fiction lah, seperti Hokiau di Indonesia. Kemudian Panggil Aku Kartini Saja, Sang Pemula, dan juga yang terkini yang banyak diterbitkan kini lah. Ini bukan dihasilkan masa tu, tapi diterbitkan pada masa tersebut. Hasil daripada penulisan daripada Pramoedya Anantatur. Selain daripada elemen-elemen yang saya sebutkan tadi, terdapat juga pemikiran tentang penulisan Pramoedya Anantatur yang boleh kita lihat ataupun boleh kita rumuskan bahawa pemikiran yang beliau tekankan adalah berkaitan dengan penulisan tentang hak kesamarataan ataupun kedudukan manusia, di mana beliau banyak menekankan perkara-perkara seperti perbezaan yang ekstrim antara kelas atasan dengan kelas bawahan. Jadi ini adalah ideologi ataupun corak pemikiran yang ditampilkan oleh Pramoedya Anantatur di dalam penulisannya. Selain itu, ketidaksamarataan antara manusia ataupun yang berkaitan dengan gender. Yang ketiga berkaitan dengan pewarisan kedudukan seorang manusia, dan juga yang last sekali adalah berkaitan dengan kekerasan terhadap manusia.
Jadi apa yang cuba disampilkan ataupun dia diangkat oleh Pramoedya Anantatur di dalam penghasilan karya-karyanya tadi seperti Bumi Manusia itu adalah hal-hal berkaitan dengan perbezaan kelas ataupun hal-hal berkaitan dengan ketidaksamarataan kedudukan antara manusia yang beliau lihat dan beliau lalui semasa zaman tersebut, dan perkara-perkara ini telah digambarkan ataupun ditulis semula oleh Pramoedya Anantatur di dalam karya yang beliau hasilkan. Contohnya juga adalah seperti kekerasan terhadap manusia, di mana karya-karya beliau yang menggambarkan peristiwa ini adalah peristiwa berdasarkan kepada bagaimana beliau telah ditahan dalam tempoh yang sangat lama dan banyak kali ditahan, yang menyebabkan beliau menggambarkan peristiwa yang beliau lalui di dalam kawasan tahanan dan ditampilkan di dalam karya sastra. Jadi menjadi persoalan kepada kita, adakah karya ataupun Pramoedya Anantatur ini sebenarnya memberikan sumbangan kepada bidang kesusastraan? Jadi ini adalah persoalan yang perlu kita jawab dan perlu kita teliti dengan baik supaya kita tidak terlepas apakah sumbangan yang beliau berikan kepada kita. Jadi untuk melihat kepada aspek ini, kita akan tengok beberapa tulisan berkenaan dengan Pramoedya Anantatur lah. Okey. First kita akan tengok dari segi ini adalah kita boleh tengok dari segi penulisan di dalam Britannica.com, okey, yang menceritakan ataupun yang turut memaparkan, okey, berkenaan dengan latar belakang biografi Pramoedya Anantatur sendiri, okey. Okey, kalau menurut Britannica ini, Pramoedya Anantatur juga disebut dieja dengan Pramoedya Anantatur yang dilahirkan di Blora tadi, yang seperti yang saya sebutkan. Kemudian beliau adalah seorang Jawa, bangsa Jawa yang menulis dan juga novel dan juga short story ataupun cerpen lah. Okey, di sini anda boleh tengok sendiri apakah ataupun bentuk-bentuk penulisan yang beliau hasilkan semasa zaman tersebut, zaman penangkapan dan juga sebagainya. Kemudian beliau juga pernah recognize after Indonesian independence, okay, menurut Britannica ini, after Indonesian independence was recognized by Netherlands in 1949, Pramoedya produced a stream of novel and short stories that established his reputation. Okay, antaranya adalah seperti Keluarga Gerila, okay, Chronicle yang menceritakan berkenaan tragic consequences of divided political sympathies in Javanese family during the Indonesian Revolution against Dutch rule while mereka jang dilumpuhkan. Okay, ini adalah kalau kita baca sendiri, kita boleh lihat apakah bentuk-bentuk ataupun kaedah-kaedah corak pemikiran yang beliau cuba sampaikan di dalam karya-karya yang dihasilkan. Jadi selepas Indonesia mendapatkan kemerdekaan, beliau masih aktif dalam penulisan, menghasilkan beberapa karya-karya berkaitan dengan masyarakat dan juga hal-hal berkaitan dengan politik di Indonesia. Okay. Kemudian pada lewat tahun 1950-an, Pramoedya had become sympathetic toward the Indonesian Communist Party, and after 1958, he abandoned fiction for essays and cultural criticism that reflect a left-wing viewpoint. Okay? Dan pada tahun 1962, he had become closely aligned with communist-sponsored cultural group. Okay? As a result, he was jailed. Okay? Yang saya ceritakan tadi, sebagai kesannya beliau telah dipenjara by the army in the course of its bloody suppression of a communist coup in 1965. Jadi, anda boleh membaca sendiri artikel ataupun tulisan yang dihasilkan di dalam Britannica ini untuk melihat secara ringkas berkenaan dengan latar belakang Pramoedya Anantatur. Alright, sini adalah antara link-link lain yang boleh dilihat berkenaan dengan Pramoedya Anantatur. Selain daripada Britannica.com, kita boleh juga melihat kepada penulisan yang dihasilkan di dalam Kenangan.com yang turut menceritakan mengenai Pramoedya Anantatur. Okay. Di sini dia menceritakan berkenaan latar belakang Pramoedya, kemudian bagaimana Pramoedya terlibat di dalam LEKRA tadi, okay, iaitu Pusat Lembaga Kesenian Rakyat. Okay, kita boleh baca, nanti saya harapkan awak semua boleh membaca sendiri daripada pautan ataupun melalui
laman sesawang kenangan.com ini. Kemudian diceritakan juga beliau semasa di dalam penjara, menghasilkan beberapa karya, antaranya adalah seperti tetralogi Pulau Buru, seperti Bumi Manusia dan juga sebagainya. Kemudian diceritakan juga di dalam ini berkenaan dengan masa tua Pramoedya Anantatur di dalam kehidupannya, dan bagaimana karya-karya yang dihasilkan oleh Pramoedya tadi banyak digambarkan ataupun menggambarkan tentang kehidupan diri Pramoedya Anantatur. Jadi itu adalah seberingkas mengenai Pramoedya Anantatur, dan untuk sumbangan ini saya harapkan anda boleh memikirkan apakah bentuk-bentuk sumbangan yang telah beliau bawakan ataupun tampilkan di dalam perkembangan kesusasteraan di Indonesia dan juga di Nusantara secara lebih mendalam. Jadi yang saya tunjukkan tadi adalah sedikit ataupun seberingkas berkenaan dengan latar belakang dan juga sumbangan ataupun kaedah penulisan yang ditampilkan oleh Pramoedya Anantatur. Selain itu, sebagai seorang yang begitu aktif di dalam penulisan kesusasteraan di Indonesia, Pramoedya Anantatur juga telah mendapat pelbagai pengiktirafan dan juga penghargaan di peringkat antarabangsa, bukannya di peringkat Indonesia sahaja ataupun di peringkat ASEAN sahaja, tetapi di peringkat antarabangsa. Antaranya adalah seperti Freedom to Write Award dari Pan American Center USA pada tahun 1988, kemudian the Fund for Free Expression USA 1989. Kemudian juga beliau menerima daripada Netherlands Watem Award, the Watem Foundation pada tahun 1995. Kemudian juga beliau mendapat pengiktirafan daripada Filipina melalui Raymond Magsaysay Award, Raymond Magsaysay Foundation pada tahun 1995. Beliau juga pernah mendapat penganugerahan daripada UNESCO melalui UNESCO Mananjit Singh Prize pada tahun 1999. Kemudian Doctor of Human Letters daripada University of Michigan, USA, 1999. Chancellor's Distinguished Honor Award daripada California University, USA, 1999. Kemudian daripada France, saya pandai nak sebut yang tu, Cavalier de l'Ordre des Arts at this letter pada tahun 1999 juga. Kemudian daripada New York Foundation pada tahun 2000, Japan daripada Fukuoka Cultural Grand Prize pada tahun 2000, dan juga the Norwegian Author Union pada tahun 2004. Jadi di sini kita boleh lihat begitu banyak pengiktirafan dan juga penghargaan yang telah diterima oleh Pramoedya Anantatur bagi memberikan pengiktirafan terhadap sumbangan dan juga hasil karya yang telah beliau hasilkan sepanjang kehidupan beliau di dunia. Itu tadi berkenaan dengan Pramoedya Anantatur. Sekarang kita beralih pula kepada tokoh yang kedua, iaitu Ayu Utami. Untuk Ayu Utami, saya tidak menceritakan dengan panjang lebar berkenaan dengan beliau kerana saya hendak anda mencari ataupun membaca dengan sendiri apakah latar belakang ataupun sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh Ayu Utami. Jadi untuk mengetahui berkenaan dengan latar belakang dan juga sumbangan serta karya-karya daripada Ayu Utami, kita boleh merujuk kepada website milik Ayu Utami sendiri, iaitu www.ayuutami.info dan sebagainya. Kita boleh dapat di situ, yang mengandungi pelbagai perkara berkaitan dengan Ayu Utami lah. Antaranya adalah seperti bio beliau, kemudian mengenai buku-buku yang beliau hasilkan, dan juga elemen-elemen spiritual secara kritis yang digambarkan ataupun diceritakan oleh Ayu Utami. Alright. Jadi saya akan tunjukkan website tersebut, yang mana ini adalah website yang dijaga sendiri oleh Ayu Utami, yang diberikan link juga kepada Facebook beliau dan juga Twitter Ayu Utami. Jadi untuk Ayu Utami ini kita lebih mudah untuk mendapatkan info direct daripada Ayu Utami sendiri berkenaan dengan dirinya dan juga berkenaan dengan corak penulisan serta fahaman pemikiran yang dibawa oleh Ayu Utami. Antaranya kita boleh tengok dari segi intro, bagaimana dia memberikan gambaran tentang dirinya adalah seorang yang begitu dekat dengan Indonesia ataupun negara Indonesia lah, di mana dia telah menyertakan Introduction My Indonesia, Critical Spiritualism. Maksudnya
Indonesia, Ayu Utami ini mempunyai jati diri tentang Indonesia yang sangat-sangat luas, sangat-sangat besar, di mana beliau adalah seorang yang sangat bangga kepada negaranya melalui dan ditampilkan melalui karya-karya yang beliau hasilkan. Okay, so nanti saya harapkan anda boleh baca berkenaan dengan perkara ini secara detail. Okay, kemudian kita juga boleh melihat ataupun mendengar ulasan Ayu Utami sendiri melalui YouTube yang telah beliau kongsikan di sinilah. Okay. Spiritualisme kritis sebagai istilah pertama kali muncul dalam novel saya Bilangan Fu tahun 2008. Novel itu dibikin dengan latar belakang Indonesia di masa reformasi. Ketika itu saya melihat banyak sekali kekerasan dilakukan atas nama agama, baik di Indonesia maupun di dunia. Apa yang ingin saya capai dengan mengusung tema spiritualisme kritis adalah mengajak pembaca saya untuk bisa bersikap religius atau spiritualitas tanpa mengkhianati nalar kritis, dan orang yang kritis juga bisa tetap skeptis atau bahkan ateis tanpa menjadi tertutup. Gejala mempertanyakan agama sebetulnya sekarang akan menjadi semakin terbuka, bukan karena zaman, tetapi karena teknologi informasi. Orang di sini tidak terhubung dengan perdebatan di dunia. Dan di dunia kita tahu pertanyaan-pertanyaan mengenai agama sudah demikian maju. Jadi nanti anda boleh lihat sendiri apakah pandangan ataupun bagaimanakah Ayu Utami menceritakan mengenai elemen-elemen critical spiritualism di dalam corak ataupun bagaimana beliau membawa perkara itu di dalam penulisan beliau. Tadi bahasa Inggeris, jadi di bawah ni kita boleh baca juga bahasa Melayu, bahasa Indonesia lah. Tapi saya harapkan anda semua boleh faham berkenaan dengan penulisan beliau. Selain daripada introduction berkenaan dengan dirinya dan juga elemen-elemen spiritualism itu, di dalam blogspot ataupun di dalam web ini juga Ayu Utami telah menggariskan ataupun menggambarkan, menceritakan mengenai beberapa karya-karya beliau, antaranya seperti Saman dan Larung, kemudian trilogi dan sebagainya lah. Di sini kita boleh lihat antara contoh karya yang digambarkan oleh Ayu Utami yang merupakan ringkasan berkenaan dengan karya-karya yang beliau hasilkan lah. Jadi nanti saya harapkan anda boleh membaca perkara ini, dan kalau boleh dapatkanlah karya-karya daripada Ayu Utami ini supaya kita boleh melihat dengan lebih dalam tentang isi kandungan penyampaian yang cuba dibawa oleh Ayu Utami di dalam penghasilan karya beliau tersebut. Kemudian ada lagi elemen-elemen lain. Kemudian beliau juga memberikan maklumat berkenaan dengan program-program yang beliau hasilkan. Selain daripada sebagai seorang sastrawan, Ayu Utami juga sangat aktif di dalam aspek-aspek CSR, di mana beliau banyak memberikan sumbangan kepada perkembangan masyarakat di Indonesia lah. Antaranya adalah program-program seperti Lomba Resensi, Novel Bilangan Fu, Kemas Sastra dan Filsafat dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh ataupun seorang individu sastra yang banyak membawa kepada kesan kepada masyarakat, bukan hanya dari aspek penulisan, malah beliau datang sendiri kepada masyarakat itu untuk berkongsi pengetahuan dan juga pengalaman kepada masyarakat, terutamanya golongan-golongan muda. And then di sini kita boleh lihat juga dari segi personal info berkenaan dengan beliau, boleh kita lihat dari segi biografi. Kalau kita tengok biografi, nanti saya harapkan anda boleh bacalah biografi yang dimiliki oleh Ayu Utami, dari segi mana lahirnya Ayu Utami, and then anugerah-anugerah yang pernah beliau dapat, kemudian karya-karya ataupun kerja-kerja yang pernah beliau hasilkan seperti Director of Literature and Ideas dari dalam festival Salihara, kemudian Director of Komunitas Hutan Kayu dan sebagainya lah. So nanti anda boleh baca benda-benda ini. Kemudian ini adalah karya-karya yang beliau hasilkan: Saman, Larung, The Number Fu, Menjeli dan Cakra Birawa, Enricos dan sebagainya. Ini adalah karya-karya yang beliau hasilkan. Jadi sumbangan Ayu Utami ini sangat besar dalam perkembangan kesusastraan dan juga community yang berada di Indonesia. Selain daripada itu, beliau juga meletakkan ataupun memasukkan elemen-elemen berkaitan dengan personal life-nya, iaitu berkaitan dengan
perkahwinan dia dan sebagainya lah. Okay, ini adalah yang boleh kita baca. Okay, nanti saya harapkan anda boleh baca sendiri. Kemudian My Home, kemudian Body and Sexuality. Ini adalah perkara yang sangat-sangat penting di dalam memahami Ayu Utami sebagai seorang penulis, di mana beliau sangat banyak mengaitkan elemen-elemen seksualitas di dalam penghasilan karya, kerana beliau adalah seorang yang banyak mengemukakan elemen-elemen ataupun idea-idea berkaitan dengan feminis di dalam penghasilan karya beliau. Jadi sini adalah perkara-perkara yang kita boleh faham nanti. Saya harapkan anda boleh baca juga dengan tentang aspek-aspek ini nanti. Dan juga anda boleh pergi kepada link-link yang telah beliau sertakan untuk memahami lebih lanjut berkenaan dengan Ayu Utami. Okay, saya harapkan anda boleh mengikuti perbincangan ataupun ulasan-ulasan Ayu Utami di dalam website ini, dan sekiranya anda berminat untuk menghubungi Ayu Utami sendiri, di sini diletakkan ruangan untuk kita berhubung secara langsung kepada Ayu Utami. Okay. Jadi itulah tadi beberapa elemen yang telah saya ceritakan ataupun telah saya kongsikan kepada anda tentang Ayu Utami dari segi biografi, seksualitas dan juga karya-karya, dan saya harapkan anda semua boleh mendapatkan lebih info berkenaan dengan Ayu Utami tentang diri dan juga penghargaan yang pernah beliau capai di dalam kehidupan dan juga sebagai seorang penggiat sastra di Indonesia. Okay. Jadi, sebelum mengakhiri perkongsian pada hari ini, saya ingin kongsikan dahulu dua petikan daripada dua tokoh yang telah kita bincangkan. Yang pertama daripada Pramoedya Anantato yang menyatakan bahawa life can give everything to whoever tries to understand and is willing to receive new knowledge. Okay. Kemudian daripada Ayu Utami pula, dia menyatakan bahawa biarlah aku kalah di mata orang banyak, aku memilih menang di mataku sendiri. Itulah ujian terberatku, memilih kalah di mata dunia tapi setia pada prinsip yang tak kelihatan. Jadi fikirkan apa yang dinyatakan oleh dua tokoh hebat daripada Indonesia ini supaya kita boleh ataupun mendapat manfaat daripada corak pemikiran mereka. Jadi untuk mengakhiri sesi perkongsian pada hari ini, saya ingin sekali mengajak anda semua untuk mendapatkan lebih banyak info mengenai tokoh-tokoh sastrawan yang terdapat di Nusantara. Yang dua tadi telah saya tunjukkan seperti Ayu Utami dan juga Pramoedya Anantato. Malah terdapat lebih ramai lagi pengkarya-pengkarya di Indonesia yang perlu kita ketahui, yang perlu kita dalami corak pemikiran dan juga karya-karya yang mereka hasilkan. Begitu juga dengan pengkarya-pengkarya yang ada di Malaysia. Okay, bukan hanya kita melihat kepada karya mereka, tetapi cuba mendalami aspek-aspek kehidupan dari segi biografi dan juga sumbangan-sumbangan mereka di dalam kesusastraan dan bagaimana mereka boleh membawa satu perubahan yang besar kepada kesusastraan di kawasan Nusantara dan juga kesusastraan tempatan di negara mereka. Okay, diharapkan anda semua faham dengan perkongsian ini dan hingga kita berjumpa lagi. Baiklah, begitu tadi perbincangan ataupun ulasan saya berkenaan dengan dua tokoh kesusastraan daripada Indonesia yang boleh kita jadikan sebagai pengetahuan ataupun pandangan berkenaan dengan perkembangan kesusastraan di Nusantara, dan saya harapkan para pelajar ataupun anda semua boleh mendapatkan maklumat-maklumat yang lebih lanjut berkenaan dengan ketokohan kedua-dua sastrawan berkenaan dengan mendapatkan maklumat secara bertulis melalui buku-buku bercetak ataupun melalui jurnal-jurnal yang pernah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji di dalam bidang kesusastraan yang sangat banyak diperoleh dengan mudah melalui pelbagai medium sekarang. Jadi saya harapkan untuk menambahkan lagi pengetahuan mengenai ketokohan sastrawan ini, saya harapkan anda semua dapat mencari ataupun mendapatkan bahan-bahan bacaan secara lanjut untuk memberikan anda kefahaman yang lebih mendalam tentang sumbangan serta sifat-sifat kepribadian dan juga corak-corak kepengarangan tokoh-tokoh kesusastraan yang telah saya bincangkan tadi. Jadi,
Sekian sahaja untuk perjumpaan pada kali ini. Nanti kita akan jumpa lagi di dalam sesi yang akan datang. Diharapkan anda mendapat sedikit manfaat daripada perkongsian ini. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.